itu tunjukkan di mana sehat itu. Jadi saya sehat. Ini yang dikatakan ada sehat, tetapi sehat itu adalah amrun i'tibari pada istilah kita lah. Baik. Itu ciri-cirinya. Dan bagi contoh, ya. Sebab kita sebelum ini kita dah jelaskan istilah zat dan sifat. Dalam ilmu tauhid bila kita kata zat, ya, zat Allah Taala, dikatakan sifat Allah Taala, iaitu zat dan sifat yang sempurna, yang maha sempurna. Adapun bagi makhluk itu zat jirim. Adapun bagi makhluk itu sifat arad. Kalau kita masih ingat pada bulan yang lepas. Baik. Contohnya bagi Allah Ta'ala, semua sifat ma'ani dikatakan law kushifa 'annal hijabu la ra'aynaha. Law, sekira-kira, kushifa, diangkatkan, 'annal hijabu, ya, hijab kita maknanya penutup kita, pada hari kiamat nanti, la ra'aynahu, pasti kita boleh melihat sifat-sifat ma'ani itu, ya. Jadi pernyataan ini ada dalam kitab Nuruz Zulam dan juga Kifayatul Awwam. Ini bercontoh. Adapun yang dikatakan sebagai amrun i'tibari itu selain daripada sifat ma'ani, apa dia? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan ma'nawiyah. Ini contoh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi makhluk itu, maka dikatakan wujudi, ada yang wujud itu makna ada di dalam, ada di luar. Dalam fikiran saya, masjid ini ada pengerusi, ya, namanya Haji Zainal. Jadi bila saya mandang, ada di sebelah kiri saya. Jadi dalam fikiran pun ada, di luarnya pun ada. Ya. Ya. Tetapi kita tengok, ya, handsome-nya dia. Handsome-nya dia itu pada fikiran kita. Tapi di mana handsome-nya pada dia? Cuba tunjukkan di mana handsome. Ini telinga dia, ini hidung dia, ini mulut dia. Di mana handsome-nya? Kita pun cakap pada, ya, pada raut wajahnya. Raut wajahnya apa? Tiga segi. Itu tiga segi ada fikiran kita, ada di luarnya. Di mana? Jadi handsome-nya tu ada, tapi di gambaran fikiran kita. Ada di kalangan kita, minta maaf Tuan Haji, kata tak handsome lah, tak. Di gambaran kita, betul tak? Ya, jadi dia makna di gambaran, tapi benda itu maknanya sungguh. Ada yang mengatakan beliau itu handsome. Jadi sungguh. Cuma sungguh itu termasuk dalam tingkatan ada. Tinggal lagi ada itu pada zihin, pada gambaran fikiran. Tapi pada luarannya di mana? Seperti kita melihat pada ombak, ya, pada gambaran kita amrun i'tibari ombak. Tapi pada ada yang wujudi itu air yang bergulung. Jadi air itu dia bergulung, air. Di mana ombaknya? Jadi kita pun dalam pemikiran kita itu ombak, ada ombaknya. Jadi masing-masing kena berkongsi gambaran fikiran yang sama bagi menerima kenyataan ombak itu sebagai ada. Tapi kalau tak menerima dalam gambaran fikirannya itu adanya ombak, maka dia hanya melihat tentang air yang bergulung, bergumpal dan sebagainya. Rupanya ada itu pun, ya, dikategorikan begitu halus oleh para ulama dalam ilmu tauhid ini. Boleh faham seperti itu, insya-Allah. Baik. Seterusnya, qala, katanya kaedah mengetahui ada atau sungguh. Jadi kita terus terjemah. Wujudi ada, amrun i'tibari sungguh. Apa kaedah mengetahui sesuatu itu ada atau sungguh? Maka kaedahnya dia mengatakan setiap yang ada itu, ada luaran itu, ia juga ada di dalam fikiran. Jadi setiap yang wujudi, ia adalah amrun i'tibari. Adapun amrun i'tibari itu, setiap yang sungguh itu tidak semestinya ada wujudi. Boleh faham seperti itu, ya, dibawa kepada kita dalam perbahasan ilmu ini. Seterusnya, dibandingkan di antara anda dan sungguh. Baik. Perbandingan di antara kedua-duanya adalah seperti di bawah ini.
Wujudi ada boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Amrun i'tibari tidak boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Jadi itu perbandingannya. Macam tadilah ya, kita katakan Tuan Haji Zainal. Jadi kita boleh mengesan dengan panca indera, maknanya kita boleh lihat beliau, nampak dari mata kita. Tapi bila kita katakan handsome, mana mata kita nak memandang kehandsomeannya itu? Jadi pada fikiran kita, kita pun sepakat beliau handsome, baik. Jadi cukup. Jadi itu namanya sungguh. Beliau itu ada, dan sifat handsome itu, sifat baik itu sungguh. Dia jadi begitu. Ya. Jadi beliau itu dah sifat baiknya ada. Cuma tingkatannya, satu ada wujudi, satu ada yang sungguh, iaitu amrun i'tibari. Yang itu, ya. Lalu dibawakan lagi kepada kita sebagai penjelasan. Ya, contoh, adakah kamu mempunyai pensel? Ya, ada. Kamukah yang mengambil? Jadi mengambil itu, kita katakan tolong ambilkan. Jadi dalam fikiran kita, yang dikatakan ambil itu pada pandangan panca inderanya bangkit, bergerak, pegang, ya, cekup dia, ya, macam ni kan, ya, ni tangan, angkat dia. Ini dikatakan ada wujudi. Angkat, gerakkan dia, pegang dia, cuba angkat, dia jadi macam tu. Dah. Rupanya, ya, yang lebih mudah adalah menggunakan apa yang ada dalam gambaran fikiran kita. Bukakan penutup tu. Jadi yang dinampak ini tidak dibicarakan lagi. Tapi kalau dibicarakan, yang nampaknya dia gerak, dia pegang, dia angkat. Itulah, ya. Jadi nak menceritakan bahawa itu ada dan juga sungguh. Itu je lah, ya. Begitu. Seperti juga, adakah kamu mempunyai rumah? Ya, ada. Jadi rumah itu boleh ditunjukkan. Adakah rumah kamu cantik? Jadi cantik itu yang berada dalam gambaran fikiran kita. Ya, sungguh cantik rumah saya. Ada orang kata tak cantik rumah dia. Jadi itulah, ya. Begitu. Jadi rupanya ada yang dalam gambaran fikiran. Yang dalam gambaran fikiran ini, ya, ia milik masing-masing lah, milik individu masing-masing. Baik. Adakah kamu mempunyai pasu? Pasu itu pecah, bulat, bujurkah? Jadi mempunyai pasu, dikatakan di sini mempunyai. Adakah pada ustaz ada gelas? Ada. Adakah gelas itu 4 segi ataupun bulat? Jadi yang dikatakan bulat itu, ya, kita katakan jadi pada gambaran, ya, akal kita, ya, jika ya, bulatnya di mana? Di mana bulat? Cuba kita fikir. Jadi di dalam gambaran kita, ya, apa juga objek yang kita dapat lihat begini bentuknya, ya tak? Ia bulat. Jadi bulat itu, ya, yang mana dikatakan bulat. Sebab itu orang kalau loya buruk, dia katakan ini bukan bulat, ini kaca. Jadi tahulah kita bahawa ada bulat itu pada amrun i'tibari, pada gambaran akal. Kadang-kadang orang di dalam akalnya, ya, dinafikan. Jelas dalam akalnya menunjukkan Tuhan itu berkuasa, tetapi dinafikan oleh akalnya. Nampak tak? Ya. Begitulah. Baik. Selesai dalam istilah, ya, bab yang kedua. Maka masuklah kita bab yang ketiga, iaitu sifat 20. Ya. Bagusnya kitab ini, bab pertama, bab kedua, dia bagi kita peralatan, dia bagi kita istilah, dia bagi kita pengenalan. Supaya apa? Dengan pengenalan, dengan istilah, dengan peralatan inilah kita bawakan untuk mempelajari sifat 20. Jadi diberi dulu peralatan, lalu dibawa untuk masuk ke dalam sifat 20. Begitu ulama, ya, menyusunnya untuk kita mudah faham. Ya. Qala, katanya bab yang ketiga, sifat 20. Pelajaran yang pertama, balik pelajaran yang pertama, tapi pada bab yang berbeza. Itu bab yang ketiga. Barulah masuk sifat 20.
Maka dikatakan, katanya 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat mustahil atasnya Allah Ta'ala. Jadi wajib bagi, mustahil atas. Jadi kena perhati baik-baik ya, cara dia menyusun ayat. Itu ya, cermatnya ya, ulama dalam perbahasan ilmu tauhid. Begitu. Baik. Ditanya, apakah 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat mustahil atas Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf secara tafsil. Tafsil bahasa Arab, bahasa Melayunya secara terperinci, ataupun cakap orang kampung tadi, detail. Kan? Orang kampung tadi detail. Ya tak? Baik. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok nota kaki. Ketika membicarakan sifat wajib bagi Allah Ta'ala, ulama tauhid akan membicarakan juga sifat mustahil atasnya. Jadi bila membicarakan sifat yang wajib, ulama akan membicarakan juga sifat mustahil. Ya, kita mendahului sedikit kitab. Kita ambil contoh wujud, iaitu ada, lawannya adamun, tiada. Jadi wujud itu sifat yang wajib, adamun itu sifat yang mustahil. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala wujud, sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala adam, tiada. Jadi dipasangkan dia. Sebab itu dipasangkannya dengan istilah lawan. Wujud lawannya adam, ada lawannya tiada. Barulah kita nampak asas-asas dalam perbahasan. Jadi perkataan itu yang diambil untuk menyebut pun ya ditunjukkan punca kuasanya. Begitulah mengaji. Jadi jelas pengajian kita, setiap perkataan itu jelas punca kuasanya. Jadi kalau begitulah punya jelas, ya tak? Tidaklah kita ya tertanya-tanya, ya tergabu-gabu, tidak. Kerana apa? Kerana semuanya ada asasnya, ada punca kuasanya. Maka kuatlah hujah kita. Maka bila kita hujah, kita kuat, maka itu akan menjadi pegangan kita dalam beramal. Itulah ya. Jadi kita tauhid yang kita belajar ini ya, tauhid dalam tingkatan apa tuan-tuan ya? Dalam tingkatan, kalau disebut ya, dia satu istilah yang diajarkan dalam tauhid, tauhid sufi. Dikatakan di situ ma'rifatul burhaniyah, istilah itu. Ya, maknanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, berhujahkan hujah yang kuat. Jadi bila ditanya tentang Allah Taala, maka kita punya hujah yang kuat. Yang ini, maka ini dikatakan ma'rifatul burhaniyah. Ya, mana nak ambil itu ustaz? Itu kena mengaji, kena tanya pada orang-orang yang mengaji tauhid sufi. Itu kita pinjamlah, kita pinjam istilah itu. Ya, kadang-kadang kita perlu meminjam istilah mereka yang dah selesai mengaji ilmu tauhid ni, mana levelnya ya, ataupun dikata bukan level lah, tapi maknanya kadar perbahasannya lagi ya, lagi orang kata apa, lagi detail lah, ya, lautan perbahasannya lagi luas lah, begitu maksud. Sebab itu dikatakan ya, apabila ada wajib, ada mustahil, ada lawannya, itu merupakan manhaj. Manhaj ini iaitu cara, ataupun dikatakan metodologi. Manhaj ini metodologi ataupun cara. Ya, cara yang digunakan juga di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran juga ada ya, ada metodologi ya, yang sebegini. Begitu juga dalam hadis. Tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan ataupun kefahaman yang lebih tahqiq. Tahqiq ini yang lebih kokoh. Jadi kokoh lebih dalam. Lebih dalam ya. Macam kita paku lah kan. Kita paku. Paku kan ya, ni. Kita paku dia panjang ni ya, kita paku dia separuh. Ya. Tak kuat tu dah. Paku dalam lagi. Jadi bila dipaku dalam habis, itu yang dikatakan dia tahqiq mendalam.
Ya, bila bercerita tu cerita dipasak sampai dalam, sampai sampai tahqiq, sampai kokoh. Jadi bila dah dalam tu makna kokoh lah. Ya, itu yang dimaksudkan. Kefahamannya itu yang lebih tahqiq, kefahaman itu mendalam, pengetahuan itu mendalam. Sebagaimana kaedah menyebutkan al-asya'u, sesuatu perkara itu, la tattadihu illa bi addadiha, tidak akan jelas melainkan dengan menyebut lawannya. Ya. Jadi perkara ini akan dibincangkan pada lampiran. Jadi mana suatu pencerahan berguna yang dia ada di muka surat belakang itu akan dibahaskan. Ya. Suatu pencerahan berguna muka surat 271. Ya, kita baru muka surat 61. Ya. Jadi begitu, ya. Macam orang lah duk tanya kita kan, duk tanya kita, ya, apa khabar? Sihat? Apa khabar? Sihat? Apa khabar? Dia tak sakit dah. Nampak tak? Lawan kepada sihat, sakit. Jadi bila disebut sakit tu, itu dia kata al-asya'u la tattadihu illa bi addadiha. Sesuatu itu, ya, dia menjadi kabur melainkan dengan menyebutkan lawannya. Ya tak? Ya, jadi begitu. Faham kita tu kan? Itu kaedah, ya. Lalu dijelaskanlah kepada kita sifat 20, ya, yang kita sebutkan, iaitu wujud yang pertama, ya, muka surat 62, wujud, ya, lawannya adamun, ada, lawannya tiada. Yang kedua sedia, lawannya baharu, ya. Yang ketiga kekal ada, lawannya binasa. Yang keempat, ya, tidak ada persamaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk, lawannya sama dengan segala makhluk. Itu bahasa Melayu. Kita boleh pilih lah, nak sebut Melayu kita sebut Melayu, nak sebut bahasa Arab kita sebut bahasa Arab. Cuma bahasa orang kampung tak dalam kitab. Itu kena mengaji kitab orang putih. Ya. Jadi kidam, ya, sifat yang kedua. Tadi kita dah sebut dah, wujud lawannya adam, kidam lawannya hudus, baqa lawannya turuul adam, mukhalafatut ta'ala lil hawadis lawannya mumatsalatu lil hawadis. Ya, sama ada kita nak sebut yang bahasa Arab atau nak sebut bahasa Melayunya, maka yang lebih hampir kepada kita bahasa Melayu. Kita cuba tengok sebelum azan ni, ya, kita cuba habiskan. Qiyamuhu bi nafsi, tidak berhajat kepada zat dan pencipta lain, maka lawannya iaitu sifat mustahil, berhajat, ya, kepada zat dan pencipta yang lain. Baik, yang keenam, esa, tidak berbilang, itu yang wajib. Lawannya sifat mustahil, banyak. Yang ketujuh, perkuasa, lawannya iaitu lemah. Ya. Jadi lawan tu sifat mustahil, lawan kepada sifat wajib, ya. Terus yang ke-8, iradah, berkehendak, mustahilnya terpaksa. Yang ke-9, ilmun, pengetahuan, lawannya jahlun, jahil. Ke-10, perhidup, lawannya mati. Ya, ke-11, pendengar, ya, lawannya peka. Yang ke-12, pelihat, lawannya buta. Yang ke-13, perkata, lawannya bisu. Yang ke-14, keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa, lawannya keadaan Allah Ta'ala yang lemah, itu mustahil. Yang ke-15, kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, ya, mustahil keadaan Allah Ta'ala yang terpaksa. Wajib, keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan, mustahil keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Ke-17, wajib, keadaan Allah Ta'ala yang berhidup, mustahil keadaan Allah Ta'ala yang mati. Ke-18, wajib keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar, mustahil keadaan Allah Ta'ala yang peka. Ke-19, wajib keadaan Allah Ta'ala yang berpelihat, mustahil keadaan Allah Ta'ala yang buta. Yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, wajib keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, lawannya sifat mustahil keadaan Allah Ta'ala yang bisu. Ya, berapa minit lagi nak masuk isyak? 9 minit lagi, ya. Baik, kita tengok sikit, ya, catatan penting. Catatan penting. Apakah catatan yang penting untuk sifat-sifat ini? Ya. Maka dikatakan inilah 20 sifat kesempurnaan. Bila dikatakan wujud sampai kaun mutakalliman, 20 bilangannya. Inilah
Ya, 20 bilangan sifat kesempurnaan yang wajib diketahui secara terperinci mengikut pendapat yang masyhur. Jadi orang tanya pula, ni orang memang buka pintu nak berbalah ya. 20 ya kau sifat Tuhan ni. Dia cari jalan nak berbalah. Kita dah kata ya, sifat kesempurnaan Allah Taala itu la haddalah, tak ada hadnya. Tapi ya, 20 ini memadai. 20 ini memadai untuk kita mengetahuinya sebagai bekal. Ya. Kerana ia adalah pendapat yang masyhur. Adapun yang lebih kuat daripada ini, ia adalah 13 sifat sahaja, tidak termasuk sifat maknawiyah. Jadi kalau nak pegang dengan yang kuat, 13 saja yang dibahaskan. Tapi yang masyhur sebanyak 20 sifat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Itulah. Tak banyak ni kan, 2, 3, 4 ya, ma'ani samaratus sifah. Panjang ya. Tak apalah, kita berhentilah ya. Kita berhenti pada catatan penting untuk sifat-sifat ini, insya-Allah muka surat 67. Ya, kuliah kita akan datang, akan kita bacakan apakah catatan penting ya. Jadi adalah ruang kita dalam sebulan ni ya, untuk kita menghafal wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis ila akhir sifah ya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.